Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati billahi rasul minin. Allahumma aghnina bihalin harami wal mansiwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallahi taqullaha usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazaimika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasukru Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwaillah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk tazkirah pendek pagi ni. Start pukul 11 lebih InsyaAllah. Kalau ikut jadual hari ini kuliah di Taman Kasawari. InsyaAllah. Pagi ni saya nak kongsi sedikit tentang persiapan Ramadan, tapi yang paling afdal kali kita siapkan ialah bab solat kita, iaitu solat daripada solat fardu hingga solat sunat. Penting pasal di dalam bulan Ramadan, ya, insyaAllah. Saya share sedikit daripada kitab Tanbihul Ghafilin, ditulis Tuan Guru, ya, yang disummarizkan oleh Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Kelebihan solat, pentingnya solat, ya, apalagi waktu di bulan Ramadan, insyaAllah. Tengok tuan-tuan, ditulis ni, ya, bab solat diartikan solat dari segi bahasa ialah doa. Solat dari segi bahasa ialah doa. Dari sudut penelitian syarak ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Solat mempunyai berbagai kelebihan, ya. Solat mempunyai berbagai kelebihan. Disenaraikan sini dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kata saya ada 16 kelebihan. Tengok ringkasannya pagi ni. Solat ada kelebihan. Sabda Rasulullah SAW, 5 sembahyang Allah telah fardukan ke atas hamba-hambanya. Barang siapa yang menunaikannya dengan sempurna, tidak menguranginya kerana meringan-ringankan dengan haknya, adalah baginya janji Allah untuk memasukkannya ke dalam syurga. Barang siapa yang meninggalkannya kerana meringan-ringankan haknya, tidaklah janji daripada Allah kepadanya sekiranya dia mahu diredakannya ataupun diazabkannya. Maksudnya kita ni tak boleh main-main bab sembahyang, sekalipun solat sunat, apalagi solat fardu. Yang dibimbang ni waktu bulan Ramadan ni, ya, kita banyak sibuk dengan persiapan-persiapan Ramadan, tapi salah satu yang hebatnya bab solat, ya, paling hebat bab solat. Yang paling hebat waktu bulan Ramadan, waktu solat tu. Lagi hebat waktu bulan Ramadan ni, waktu berbuka puasa dengan solat maghrib. Itu yang paling hebat. Kadang-kadang tergadai waktu maghrib, burn terus waktu solat. Sekarang ni kita di rumah, PKP, solat takkan nak lambat lagi, ya. Dah bertahun-tahun kita sembahyang. Kadang-kadang bila dalam masuk ya bulan Ramadan, waktu maghrib ni yang paling dahsyat berlaku, ya, kepincangan solat. Kadang-kadang tak solat, bukan dijamakkan, ya, kadang-kadang qada pun tidak. Tapi waktu yang boleh solat mana boleh qada, ya. Ni kita tengok ada 16 kelebihan solat dalam Tanbihul Ghafilin, ya, disummarizkan di sini, ya. InsyaAllah dalam 15 minit insyaAllah ni.
Pertama, kelebihan solat. Bila jaga solat, ia sebagai tempat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ia sebagai tempat keredaan Allah. Orang yang jaga solat, Allah redha dengan kita. Ya. Sebab tu kita terasa rugi bila tak ke masjid, tidak ke surau. Memang rugi, terugi. Waktu dulu kadang-kadang tak nak ke surau, tapi sekarang dah baru terasa hebatnya surau, hebatnya masjid, hebatnya musolla. Kita tahu kelebihan solat, apalagi solat berjemaah. Tu yang pertama, ya, tempat keredaan Allah. Yang kedua, kecintaan para malaikat. Orang yang jaga solat cantik, dicintai oleh para malaikat. Apalagi solat bulan Ramadan. Ramadan hebat, tuan-tuan. Ramadan bila bila Ramadan yang sunat jadi fardu pahalanya. Ya. Yang fardu jangan kira lah. Tu solat orang yang ikut kategori pahala dia, berganda-ganda. Rugi, apalagi tak berjemaah. Kadang Allah bagi peringatan macam ni pun tak nak berjemaah. Serugi-ruginya, tak takut langsung dengan peringatan Allah Ta'ala. Lepas tu jaga hati kita. Kadang-kadang tak nak jaga hati. Saya ulang sikit, ya, catatan daripada Tuan Guru Basit, kalau ada, ya. Apa dia catatkan? Saya catatkan daripada kuliah subuh Tuan Guru. Dia pesan ke kita, kuliah subuh hari Isnin 2 Mei 2016. Kuliah subuh di Ceras, di Surau Raihan, Kajang. Dia pesan, ya, kita ni kena cek, ya, dah masuk Ramadan ni pun cek juga hati kita. Hati kita, semak hati kita pada 3 tempat. Ya, hati kita ni semak pada 3 tempat. Yang pertama, ketika didengarkan Al-Quran, bacaan Quran, alunan Al-Quran, waktu tu macam mana hati kita? Ya, bimbang ke, takut ke? Cek amalan kita, ya, cek waktu kita dibacakan Quran, kat mana hati kita. Yang kedua, Tuan Guru pesan, semak hati kita ketika di dalam majlis zikir. Macam sembahyang, salah satu majlis zikir, waktu solat, waktu majlis ilmu. Mana hati kita? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika berkhawat di waktu malam, bersunyi-sunyian dengan Allah, di mana hati kita? Ini Ramadan kita akan buat lagi hebat kita dah buat. Jangan tak buat. Sebab kata Ustaz Syamsuri, kali ni Allah bagi peluang kita berterawih di rumah, kena all out, kena buat 100%, kena cari peluang nak buat pahala. Takut ini yang last Ramadan untuk kita. Tu, cek, waktu kita berkhawat dengan Allah Ta'ala, di mana hati kita? Mampukah kita ni mengalirkan air mata bila mengenangkan dosa-dosa kita? Ya. Tu 3 tempat kena cek. Pertama, bila waktu baca Quran. Ya, Ramadan kita baca Quran, mana hati kita? Baca boleh baca, hati di mana? Yang kedua, waktu majlis zikir, majlis ilmu, majlis solat, waktu solat, keberadaan hati kita di mana? Yang ketiga, ketika waktu berkhawat dengan Allah Ta'ala ni, mulai kita boleh ke menangis, boleh ke sedih, bimbang untuk kita menghadap hari akhirat. Sebab tu kita kena hidupkan hati kita. Hati kena hidupkan. Ada di senarai kan, saya catatkan sini, ada 8 ciri-ciri hati-hati yang hidup. Ada 8 ciri-ciri hati yang hidup. Pertama, bila disebut nama Allah Ta'ala, hati akan gemetar. Kedua, bila dibacakan ayat-ayat Allah, akan bertambah pula iman, rindu, cinta, sayang kepada Allah
dan Rasulullah SAW. Ketiga, hati yang sentiasa hidup, hati yang sentiasa tawakal pada Allah Ta'ala, tak bergantung dengan yang lain. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya, ataupun ayat Ghafir ayat 44, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Yang keempat, hati yang hidup, hati yang faham bila dengar tazkirah dan peringatan-peringatan, ataupun timbul kesedaran bila dengar bab majlis ilmu. Hati yang keempat, hati yang hidup. Yang kelima, hati yang hidup, hati yang terkesan dari pandangan mata, melihat dari pandangan mata hati, takut dia yang Allah tunjuk ni, Allah tunjuk COVID-19 berlambah takut, bukan takut pada penyakit, takut pada Allah Ta'ala. Makin lagi dia dekat. Ramai orang takut dengan Allah Ta'ala, takut tapi tak nak dekat. Yang ke-6, hati yang memudahkan mata untuk menangis kerana Allah, takut kepada Allah Ta'ala. Sebab ni cuti PKP, tak bekerja, duduk rumah, nangislah kita dengan Allah Ta'ala, mohon pada Allah Ta'ala, bimbangkan ancaman Allah Ta'ala yang akan datang. Mati tetap mati. Ada dalil? Ada. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, sampai habis surah Sajadah. Kita ni diikut oleh malakul maut. Sebab tu kena hidupkan hati kita, hati yang mudah menangis takut kepada Allah Ta'ala. Yang ketujuh, hati yang sentiasa membesarkan akhirat, yakni kenal Allah kemudian takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati yang sentiasa besarkan bab akhirat. Bila dia pandang bab akhirat, dia takkan cari lain. Takut, sayang Allah Ta'ala, sal hati dia. Yang ke-8, hati yang berlumba-lumba, hati yang hidup, hati yang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dapat 8 ciri-ciri hati yang hidup. Yang pertama, saya ulang balik, yang pertama, bila disebut nama Allah Ta'ala, takut, hati gemetar, bimbang dia. Yang kedua, bila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah akan bertambah iman, hati bertambah rindu, sayang pada Allah, sayang pada Rasulullah. Tak benarkan orang hina Allah, hina Rasulullah. Sekarang orang berani untuk hina Allah Ta'ala, berani orang dalam Facebook, dalam Instagram, hina Rasulullah. Yang keempat, yang ketiga, hati yang sentiasa bertawakal kepada Allah, hati yang sentiasa serah pada Allah Ta'ala. Kita keluar rumah, bismillah, tawakkaltu Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kelima, yang keempat, hati yang memahami apa yang didengar dari tazkirah, peringatan-peringatan, timbul kesedaran. Yang keempat. Yang kelima, hati yang terkesan daripada pandangan mata, yakni melihat pandangan mata hati, melihat dengan pandangan mata hati. Jaga lidah, sentiasa jaga lidah dari perkataan keji. Yang keenam, hati yang hidup, hati yang mudah mata untuk menangis, mudahkan mata untuk menangis. Inilah maksudnya. Sebelum Ramadan, bersihkan hati. Masuk Ramadan lagi hebat, kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takut kita dengan Allah Ta'ala. Yang ketujuh, hati yang sentiasa membesarkan akhirat, yakni kenal Allah Ta'ala kemudian takut akan Allah SWT. Tak ada benda lain yang besar, akhirat yang paling hebat. Yang ke-8, hati yang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah Ta'ala. Ramadan jangan tak all out, kena all out Ramadan ni, takut dibimbangi. Ini Ramadan yang last untuk kita. Balik pada tadi, dah habis 8 ciri-ciri hati yang hidup. Balik pada tadi, kelebihan solat,
Yang pertama tadi, tempat keredaan Allah. Cari keredaan Allah Ta'ala, ya, kelebihan solat. Yang kedua, kecintaan para malaikat. Senang di-follow oleh malaikat, sayang malaikat. Yang ketiga yang ketiga ni adalah sunnah para nabi. Wasallam dapat solat, Nabi Ibrahim dah solat, ya, Nabi pun ikut apa yang Nabi Ibrahim. Siang 2 rakaat, malam 2 rakaat. Yang sembahyang bila sujud ada cahaya makrifat. Orang yang tak sujud mana ada cahaya, kena cuba renung. Yang kelima, kelebihan solat, ia sebagai asas keimanan kita. Bayangkan sembahyang fardu kita jaga, tambah lagi tarawih, tambah lagi qiyamul lail. Saya kongsi sedikit tuan-tuan, kalau boleh qiyamul lail, tak terdaya, dah tak ada masjid, tak ada surau, sama-sama malam ketiga, 4, saya ulang balik kuliah lepas, 2 bangun malam, 2 wuduk, 2 taubat, 2, 4, 6 tahajud, 2 hajat, 2 istigharah. Kalau dah tarawih 3 witir, tak payah nak buat tarawih, kita tambah 14 rakaat tiap-tiap malam. Tu jangan lepas pulang solat malam. Itu saya kongsi daripada Tuan Guru Datuk Ismail Gamus. Kalau hari biasa bukan Ramadan, 17 rakaat, 2 wuduk, 2 taubat, 2 tahajud, 2 hajat, 2 istigharah, 3 witir, cukup 17 rakaat. Satu hari kita sembahyang fardu 17 rakaat, kita balas balik malam 17 rakaat solat sunat. Tak terdaya berjemaah, kita seorang-seorang pun boleh menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke solat sebagai kelebihan dia, asas iman kita. Iman seorang tu bergantung dengan solat juga. Yang keenam, diperkenankan doa. Jaga solat, hebatnya, makbulnya doa kita. Yang ketujuh, penerimaan amal kita. Penerimaan amal kita. Yang sedih ni bila Ramadan, puasa, solat tinggal, penuh dengan tidur, 100% tidur, habislah. Jaga solat kita. Waktu solat ni lah diperkenankan doa. Kelebihan solat diperkenankan doa. Yang keenam, yang ketujuh, penerimaan amal. Amal lain bila jaga solat, apa lagi puasa. Solat pahala dia berlipat ganda, tapi yang paling hebat pahala puasa tak tahu kita. Itu bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, yang ke-8, jaga solat keberkatan rezeki kita. Rezeki kita barakah, boleh dikongsi dengan orang lain, berkat, tak berhenti, boleh di-share macam-macam. Yang ke-9, kelebihan solat, ia sebagai kerehatan. Yang ke-9, ia sebagai kerehatan bagi badan, tubuh badan kita. Waktu solat ni lah, waktu solat jangan kelang kabut. Apalagi solat sunat tarawih, jangan kelang kabut ni dekat rumah, jangan buat-buat laju pula. Kena jaga bab speed waktu solat tarawih. Jangan buat macam nak berlumba tarawih. Boleh buat banyak 20, tapi macam mana? Tu kena renung kita. Sama juga baca Quran. Nabi ajar baca Quran cara tartil. Kita nak tadarus macam mana?
Waktu solat kelebihan dia. Yang ke-9, kerehatan bagi badan. Yang ke-10, solat tu sebagai senjata ke atas musuh. Ni Ramadan. Ya, Ramadan kita standby, ada stamina. Waktu buka puasa ni jangan melampaui batas. Biar berpada-pada buka puasa, senang kita nak solat. Solat tu sebagai senjata ke atas musuh. Yang ke-11, solat itu kelebihan dia, kebencian syaitan terhadap kita. Syaitan benci orang yang jaga solat. Ni itu jadi senjata. Syaitan tak berhenti ganggu. Syaitan tak berhenti ganggu kita. Solat tu sebagai kebencian syaitan. Yang ke-12, solat sebagai syafaat di antara orang yang melakukannya, fan malakul maut, yakni malaikat maut. Malaikat maut akan datang kepada kita tanpa warning, tanpa apa, tapi solat ni lah jadi syafaat kita untuk menghadap malakul maut. Yang ke-13, solat ini sebagai pelita di dalam kubur kita. Pelita bukan pelita kecil, bukan pelita minyak tanah tu. Pelita ni ialah pelita yang lama tu, nama dia pelita. Pelita ni maksudnya penerang dalam kubur. Solat ni kelebihannya, ia sebagai penerang dalam kubur kita. Apalagi kita solat malam, antaranya penerang kubur kita ya solat malam. Apalagi bulan Ramadan, berganda-ganda. Apalagi digandakan dengan malam Lailatul Qadar. Nak pesan tuan-tuan, salah satu persiapan kita waktu Ramadan ni, tuan guru saya pesan, waktu besok tu dah puasa, malam ni tarawih, waktu lepas maghrib tu lah, tuan guru kata, ulama kata, start lepas maghrib tu Allah tengok kita, Allah renung kita. Bukan renung ramai-ramai, dia renung tiap-tiap individu ni, kat mana hati kita untuk menyambut Ramadan. Kalau sibuk dengan TV, habislah. Sibuk dengan handphone, habis. Allah renung. Yang hebatnya bila Allah renung kita ni malam pertama Ramadan, malam Ramadan yang pertama, bila Allah renung dengan pandangan rahmat, renungan rahmat, akhirnya besok sebulan Ramadan tu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan lepas peluang waktu bulan Ramadan ni, yang mula sekali malam yang pertama, hari yang pertama. Yang ke-13, solat itu sebagai pelita dalam kubur kita. Yang ke-14, solat itu sebagai hamparan di bawah rusuk kita. Jadi pelapik. Solat itu sebagai pelapik kita di dalam liang lahat. Yang ke-15, solat tu sebagai jawapan bagi mungkar dan nakir. Allah, tuan-tuan. Tak tahu macam mana orang perak kata upai orang mungkar nakir ni, tak tahu macam mana. Yang dah jumpa tu pun tak tahu, tak pernah cerita dengan kita macam mana nak menghadap ni. Solat ni lah yang jadi jawapan kita besok. Sebab tu jagalah solat. Pesan daripada anak cucu, pesan jaga solat. Ni dah berkumpul di rumah PKP ni, macam khusus lah untuk kita khususkan dia orang dengan bab solat. Akhir sekali, kelebihan solat yang ke-16, solat itu sebagai teman kita di dalam kubur hingga hari kiamat. Solat itu sebagai teman kita dalam kubur hingga hari kiamat. Tak ada teman lain, tuan-tuan. Masuk kubur, itulah teman kita. Tambah lagi amal yang lain, sorang-sorang dalam kubur. Tu dia. Maknanya jagalah solat. Ni peluang kita untuk jaga solat daripada Syaban yang ujung ni, lagi 3-4 hari untuk Ramadan. Masuk 30 hari Ramadan. Kalau panjang umur kita, puasalah kita sebulan, kata Tuan Guru Sembilan Kamus.
pendek umur kita, berpuasalah kita selama-lamanya. Nak panjang umur ke nak pendek umur ni. Sebab tu PKP salah satu nak menyelamatkan kita. So jagalah solat kita ni, ada 16 kelebihan untuk kita bawa. Saya ulang balik, ada 16 poin, takut tak sempat catat. Kelebihan solat ada 16. Ulang balik. Pertama, tempat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kecintaan para malaikat. Ketiga, ia sebagai sunnah para nabi-nabi. Keempat, solat tu sebagai cahaya makrifat. Kelima, solat tu sebagai asas keimanan. Keenam, solat kelebihan dia penerimaan amal yang lain. Kelapan, keberkatan rezeki. Jaga solat, barakah rezeki kita. Yang kesembilan, kerihatan bagi badan kita waktu solat. Kesepuluh, solat tu sebagai senjata ke atas musuh. Kesebelas, kebencian syaitan pada orang yang jaga solat. Itu kelebihan solat. Yang ke-11. Yang ke-12, ia sebagai syafaat waktu malakul maut menghadap dia. Yang ke-13, solat itu sebagai pelita di dalam kuburnya, penerang dalam kubur. Yang ke-14, solat itu sebagai hamparan di bawah rusuknya. Yang ke-15, solat itu sebagai jawapan mungkar nakir. Akhir sekali, solat itu sebagai teman dalam kuburnya hingga hari kiamat. InsyaAllah takatur kurun hari ini, mudah-mudahan pengisian hari ini kita bawa untuk persiapan kita untuk Ramadan. Jaga solat kita, jaga hati kita. Dan baik pada Allah Ta'ala, buruk daripada saya, kita sudahi surah Al-Fatihah. Iya kan, surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syari' bina wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanati wa qina azabannar wa qina azabannar. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa sami'u alim. Takhassanna bi zatil jabar wa sanna bi malakut allazi la yamut isrifan al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.